Kita menyampaikan sedikit hubungkan dengan masalah yang dibentangkan tadi. Iaitu masalah yang pertama katanya masalah yang berkaitan dengan talqin. Yakni talqin orang yang sudah mati yang dimaksudkan. Nah, sebab apa disoalkan? Kerana masalahnya ada yang mengatakan boleh, begitu. Ada pula yang mengatakan tidak boleh. Nah, jadi sebelum daripada kita nak meneruskan jawapan yang telah kita dengar daripada soalan tadi, terlebih dahulu kita mengingatkan bahawa masalah ini setengah daripada masalah khilafiyah antara ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan kita perlu ingat bahawa apabila di kalangan ulama ada khilaf, itu merupakan rahmat bagi kita. Tidak jadi bergaduh. Tapi yang kita bergaduh tu, itu masalah kita kurang faham dalam masalah khilafiyah. Nah, sebab mana kata apabila ikhtilaf ulama itu adalah rahmat, jadi boleh saja pilihan bagi kita mau nak amalkan dengan yang kata boleh, dan boleh juga kita nak amalkan dengan yang kata tidak boleh. Tapi dengan cara kita faham lebih dahulu. Nah, begitulah khilaf ulama. Bahkan kebanyakan masalah-masalah siapa berkait dengan masalah sembahyang jenazah, masalah talqin tadi, dan banyak lagi masalah-masalah yang dikatakan khilaf antara ulama rahimahumullahu ta'ala. Antara sebab-sebab dan punca-punca daripada khilaf, nah, di antaranya sebab daripada kata satunya dia panggil tidak ada nas yang jelas dan nyata. Menyebabkan daripada situlah masing-masing istimbat. Nah, daripada hadis. Antara lain, kita ambil dulu talqin. Nah, kita maklum kalimah Arab. Laqana yulaqinu talqin. Arti mengajarkan, memberitahu, ataupun mengingatkan. Sebagaimana datang sepotong hadis Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin ajalah kamu akan segala yang mati daripada kamu, la ilaha illallah. Baik. Jadi tempat yang jadi perselisihan ulama tentang memakai pengertian mautakum. Mauta, kalau orang mengaji dari segi lurah, mauta jamak daripada perkataan mayyit ataupun mait. Lurah mayyit ataupun mait. Maka kebanyakan kita orang Melayu ambil daripada hak luar kata mait, lalu kita panggil mayat. Di sini panggil mayat tak? Panggil mayat? Kau panggil mayit? Mayat jadi bermakna kata asal lurah mayit. Kau nak panggil turut Arab luar tu? Mayit. Semayat atas mayit. Jangan guna. Kalau kau petani guna semayang mayat. Mari daripada lurah mait. Mait bila kita itibak baris tengah mayat. Supaya sabr. Bila kita bercakap sabar. Tidak? Asal kelima sabr. Kan mati tengah. Maka kita bercakap jadi bukan Melayu sabar. Begitu mait jadikan Melayu mayat. Itulah. Jadi dalam pada hadis tadi mautakum jamak daripada perkataan mait ataupun mayit. Maka apakah makna mayit dalam hadis tadi? Setengah memberi arti
asal makna hakiki bagi mayit itu mamata haqiqatan, iaitu mereka ataupun orang yang mati ia sungguh dengan bahawa dicabutkan roh. Tu yang dimaksud kita dah kata mayat. Mana orang yang mati dengan bahawa dikeluarkan roh dari jasad. Tu maknanya yang hakiki. Kemudian setengah pula pakai makna istiamalkan mayat mauta di situ dengan makna al-ayilina ilal maut, orang-orang yang hampir mati, ataupun dengan kata lain man hadarahul maut, orang yang hampir mati. Jadi daripada kalimah mauta jamak daripada mayit, arti dua. Arti hakiki, makna aslinya orang yang mati keluar roh dari badan. Makna yang majazi iaitu orang yang hampir mati. Jadi bila kita faham dua arti itu dari hadis tadi, ajarlah kamu, talqinlah kamu akan orang-orang yang nak jemaah macam mana? Kalau turun makna hakiki akan orang-orang yang mati daripada kamu muslimin. Satu kata murak, ajarlah kamu akan orang yang hampir mati. Daripada situlah mari khilafnya, hak maksud kata hajarkan orang yang mati, inilah ba'da dafni, lepas daripada tanam mayat, dikebumikan. Hak yang kau pertama kata murak dengan yang mati situ, yang hampir mati. Arti kita talqin ke orang yang hampir mati. Kita pergi ziarahi saudara kita yang sedang sakit, pada zan kita bahawa ia akan meninggal. Kita ucapkan di sisi dia, La ilaha illallah. Apabila dia dengar, sama ada dia ikut kata bersama ataupun dia tidak pun cukup bagi kita. Tak mesti kita tekan paksa dia, ucap. Tak mesti, kita hanya pergi ucap di isi dia. La ilaha illallah. Sekira dia tidak bertuturkan yang lain, kita diam. Karena kadang-kadang orang yang di dalam sakit yang berat ni, terkadang tak kuasa dia nak ucap. Tapi walaupun tak kuasa dia nak ucap kerana dia berat dalam perasaan dia, tapi dalam simpanan kita orang mukmin setia ada. Sentiasa ada. Tengok ni, sama ada ketika kita berucap, ketika kita solat, ketika kita diam, bercakap dengan kawan dan sebagainya, makna bagi ucapan La ilaha illallah sudah tetap dalam hati kita orang mukmin kan. Cuma nak satu kelebihan yang sebab boleh kata setengah ulama kata orang yang mati di situ orang yang hampir mati, kerana kaedah nak pakai perkataan majaz, dia kena ada qarina yang memalingkan. Kerana makna yang asal mayit ialah orang yang mati sungguh, orang yang keluar roh daripada badan. Tu makna hakiki. Apabila lagi nak pakai makna lain daripada tu, mesti dia kena ada qarina yang memalingkan daripada makna hakiki kepada makna yang lain. Kalau itu qarina dia ambil daripada satu hadis pula, siapa-siapa adalah akhir kalamnya La ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa yang akhir kalam La ilaha illallah dakhalal jannah, mana siapa situ? Orang yang hampir mati. Kerana kita masih hidup begini, kerana kata berapa banyak kita bercakap, kita guna kelimah hari-hari cakap, nak kata berapa ratus kelimah, berapa ratus perkataan macam-macam kan. Bila akhir sekali kita nak meninggal dunia, akhir dengan La ilaha illallah, sama ada mati, tak mati pun lepas pada kita ucap La ilaha illallah, diam. Tak ada bercakap apa-apa selepas tu. Takdirkan kita lelap, lena, petani panggil general. Selepas pada tu juga meninggal dalam keadaan lena begitu. Namanya akhir kalam. Ataupun seorang itu lepas pada dia bercakap La ilaha illallah, berlaku kemalangan.
Selepas kena kemalangan, tak dapat bertutur. Sebulan meninggal. Akhir kalamnya la ilaha illallah juga. Bukan arti akhir kalam lepas pada la ilaha illallah, mati. Yang tu baru panggil akhir kalam. Tak, murahnya tak ada dah kita cakap selepas pada dunia, tengok mati. Maka tak kala gitu, ambil daripada situlah, mari tafsir kata, laqinu mautakum la ilaha illallah, ay man ihtadarahul maut. Ada man hadarahul maut, ataupun al-ayilina ilal maut. Ajar kamu akan orang mati, orang yang hampir mati. Supaya hipu dengan hadis tadi, supaya akhir kalam dia itu, la ilaha illallah. Itu kaum tu. Maka diisi kaum tu, mana kata dia, tidaklah ditalkinkan lagi. Tu kaum tu. Nah, maka bagi orang yang nak amal yang tu, tak ada masalah, amal. Tapi jangan melarangkan yang lain. Jadi masalahnya kerana larang. Itu tak boleh kerana masalah khilafiyah. Kemudian balik satu kaum lagi kata, muraknya ialah la ilaha illallah bagi orang yang mati. Mana lepas pada tanam. Bermakna kita himpun dua. Boleh. Ketika dia sakit nak mati, kita memperdengarkan dia. Selepas pada dia mati, bila dikebumikan, kita baca pula. Kerana ada hadis lain pula. Ini balik ada aman. Ada aman. Kerana ada hadis lain pula. Yang menunjukkan atas kita itu, bukan sekadar dibolehkan. Kalau ibarat kita dapat yustahabbu. Ataupun dengan kata lain, mustahabbun. At-talqinu ba'da dafni mustahabbun. Digalakkan. Itulah hal kita dah aman tu. Patut ada pula beberapa hadis. Maka beberapa hadis yang balik tak aman tu kerana ditilik memandang kepada hadis tu ialah dhaif. Maka dia tak berhujah dengan dia. Maka diam. Tapi bagi kaum ni pula, hadis sungguh pun hadis dhaif min fadailil a'mal boleh diamalkan. Ittifaq ulama tentang kita nak amal dengan kelebihan-kelebihan amalan, boleh amal dengan hadis yang dhaif. Apa lagi pula hadis tu dhaif tapi dikuatkan. Kalau yang mengaji kaedah dapat u'tudidha bi syawahida, dimengkuatkan. Hadis mutabak tu dhaif tapi ada pembantu dia panggil. Pembantu. Kalau orang petani macam kita buat rumah kayu dulu. Nah, rumah kayu kalau kata tiang 4, tiang 6. Tapi di antara tiang ke tiang tu dia ada pula tu tiang panak-panak, pendek-pendek yang dia panggil. Sini panggil tiang apa? Panggil apa? Panggil apa? Kalau orang petani panggil tukar penyambut. Untuk mengkuatkan. Dari tiang ke tiang. Kadang-kadangnya jarak je tu jauh. Maka kita ada pula tukar di bawah tu. Untuk mengkuatkan. Tu dia panggil, orang petani panggil tukar penyambut. Tapi sini tak ada rumah macam tu lah. Walau kenapa itu ibarat. Orang petani kata, sungguh pun hadis dari segi bahas cara ke hadis, ilmu hadis, daripada hadis murtabaknya dhaif dari segi istilah hadis. Tetapi ada penyokong dan pembantunya. Daripada ayat Quran seperti ayat wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah Ta'ala kata, dan beri peringatan olehmu. Maka sesungguhnya beri peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Maka talqin ini satu bagai memperingatkan. Dan pula di antara hadis yang sahih setelah ditanamkan mayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah suruh pakat minta ampun kepada si mati, saudara kita mati itu. Istaghfiru. Meminta ampunkanlah lahu at-tasbit. Tolong minta ampunlah bagi si mati ini akan menetapkan iman dia telah tetap. Kita minta lagi Allah supaya bertambah tetap lagi. Tu maka hadis semacam tu dan ayat tadi mari jadi beri sokongan kepada hadis
yang digalakkan talqin tadi. Jadi ala kulli hal kesimpulannya masalah talqin mayit kemudian pada ditanamkan itu ulama khilaf. Nah, tapi kalau kita yang pandai merojakkan kitab, tak masalah lah kita pandai tak? Nah, dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah ta'ala panjang dia sebut masalah tu. Nah, jadi kesimpulannya dalam mazhab kita Syafi'i, kau yang diamalkan iaitulah yustahabbu, digalakkan bahawa talqinkan mayat setelah dikebumikan. Bila masanya? Ketika kamusan tanah. Sini panggil apa ni? Kamus juga panggil. Setelah kamusan tanah tu sama dengan muka permukaan bumi. Situlah mula start duduk ke di hadapan mayit. Silakan. Betul lapar-lapar macam susuk lah. Maksudnya susuk dah. Itu di antaranya. Jadi tempat yang paling penting bagi kita, bila kita tahu ada masalah ni, masalah khilafiyah, tak boleh kita nak bergaduhkan. Sekalipun kita tak mau baca, tak boleh kita nak larang orang lain. Tak boleh. Jadi masalahnya, jadi kita gidik larang orang lain. Sedangkan masalah khilaf, kita ingat tahu masalah khilaf itu adalah rahmat. Itu bak talqin mayat, bak dalam sembahyang harian pun kalau kira khilaf tu banyak sangat. Nah, itulah di antara lain sakupak dengan talqin.